Ejen nombor 1 pujuk wakil rakyat Sabah lompat parti. 大家好，欢迎收看 BTTV 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Muhammad Aziz Jaman memberitahu Dewan Rakyat mengenai kewujudan individu digelar ejen nombor 1 untuk memujuk wakil rakyat dari Sabah agar menyokong Perikatan Nasional. Beliau berkata ejen berkenaan aktif menghantar mesej kepada wakil rakyat kerajaan Sabah bagi mengemukakan tawaran untuk mereka berpaling tada. Katanya antara yang dihubungi oleh ejen berkenaan ialah Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisa Munira, majlis yang telah membuat laporan polis tentang perkara itu. Malah ada ejen-ejen yang dikerahkan untuk memujuk wakil-wakil rakyat di negeri Sabah dengan mengemukakan tawaran-tawaran dengan harapan para wakil rakyat di Sabah melompat, dan ini jauh bertentangan dengan apa yang telah dinasihatkan oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Semalam saya menemani sahabat saya yang berhormat Kota Belud untuk membuat satu laporan polis berkenaan dengan seorang individu yang telah berulang kali menghantar mesej WhatsApp kepada Yang Berhormat Kota Belud dengan cubaan untuk menawarkan tawaran-tawaran tertentu agar Yang Berhormat Kota Belud menukar sokongan kepada Perikatan Nasional. Kalau saya boleh kongsi di sini screenshot mesej yang telah dihantar Datuk Seri Timbalan Yang Pertua. I've been instructed by number 1 to get in touch with you. Can we talk? I have an offer. Let me know when it's convenient to talk. YB, Sabah is about to change hand. Don't waste a golden opportunity. Take my offer. Meet me today. I'm in KL. Apa ini? Datuk Seri Timbalan Yang Dipertua. Inilah siapa yang dimaksudkan number 1. Sebab itulah saya berharap Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri untuk menyiasat perkara ini, dan ini merupakan satu harassment dan satu bentuk cubaan membeli dan rasuah yang wajar diambil tindakan tegas oleh pihak yang berkuasa. Beliau berkata demikian ketika membahaskan usul titah ucapan yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat hari ini. Untuk rekod, di Sabah 3 laporan polis telah dibuat, iaitu oleh Adun Kapayan Janila Simbang, Adun Ilaupura, Kelvin Chong dan Adun Moyok Jennifer Simbang selepas mereka turut dikunjungi oleh ejen politik untuk menawarkan habuan melompat parti. Selain itu, sekurang-kurangnya 7 adun DAP Sabah turut dihubungi ejen berkenaan yang menawarkan ke semua mereka jawatan timbalan Ketua Menteri jika bersetuju untuk melompat parti. Muhammad Aziz berkata kehadiran ejen nombor 1 itu menunjukkan bahawa pemimpin PN sendiri tidak akur kepada titah yang di-Pertuan Agong agar rakyat tidak diheret sekali lagi ke kancah politik. Baginda bertitah jangan heret negara ke kancah politik yang tidak menentu ketika rakyat jelata masih berhadapan dengan pelbagai masalah dan masa depan yang sukar akibat pandemik COVID-19 ini. Sewajarnya usaha perlu difokuskan kepada usaha memulihkan ekonomi dan kehidupan rakyat. Namun sebaliknya mutakhir ini, ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan oleh segelintir pemimpin-pemimpin kerajaan tidak selari dengan tindak tanduk mereka yang masih cuba mengheret rakyat kepada kancah politik yang tidak menentu, malah masih terdapat tekanan-tekanan yang memaksa para pemimpin di negeri Sabah untuk beralih-alah. Ahli Dewan Undangan Negeri Gum-Gum, Arun Narsim Taib, tegas dengan pendiriannya untuk kekal setia bersama Parti Warisan Sabah dan tidak mengkhianati mandat rakyat semata-mata kerana ditawarkan RM32 juta. Tiada harga yang boleh membeli kesetiaan saya kepada Parti Warisan Sabah dan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal. Ketegasan itu dinyatakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gum-Gum Arun Narsim Taib yang ditawarkan RM32 juta semata-mata untuk mengkhianati mandat rakyat bagi memujuk beliau keluar dari warisan dan menyokong Tan Sri Musa Ahmad menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Pembantu Menteri beliau dan sukan itu berkata tawaran sebegitu tidak akan menjamin kesenangan hidup di dunia dan akhirat. Wang berjuta tiada maknanya kalau maruah diri sudah digadai. Saya tidak akan sesekali membelot rakyat Gum-Gum, tegasnya.
Katanya beliau akan lebih selamat jika fokus kepada mentauhidkan kebesaran Allah. Menurutnya, beliau telah menerima 10 kali tawaran daripada ejen-ejen parti pembangkang Sabah sejak bulan lepas untuk memujuknya meninggalkan warisan dan menyokong Musa Aman. Ejen tersebut memberitahu Adun kerajaan telah ditawarkan 27 juta ringgit untuk menyertai blok pembangkang. Jumlah itu ditambah 5 juta ringgit kepada menteri dan pembantu menteri menjadikan jumlah keseluruhan 32 juta ringgit. Saya katakan kepada ejen tersebut alangkah baiknya kalau duit sebegini banyak didermakan kepada rakyat Sabah yang memerlukan. Banyak pahala kita akan memperolehi sebagai bekalan di akhirat nanti, ujarnya. Adun Moyok Jennifer Lasimbang menegaskan beliau sama sekali tidak akan mengkhianati mandat yang telah diberikan rakyat, apatah lagi mencalarkan maruah dirinya sebagai seorang wakil rakyat. Ekoran itu, beliau membuat laporan di Ibu Pejabat Daerah Polis Penampang pagi tadi berhubung kehadiran ejen politik di pejabatnya malam Selasa lalu untuk memberi tawaran sejumlah wang ataupun jawatan agar beliau bersetuju untuk berunding dan melompat parti. Menurut Jennifer, perbuatan tersebut merupakan taktik yang bertujuan untuk menjatuhkan maruah seseorang wakil rakyat yang telah diberikan mandat oleh rakyat untuk mewakili mereka. Saya tidak akan khianati mandat yang telah diberikan oleh pengundi-pengundi saya di Moyok dan saya teguh bersama-sama dengan Parti Warisan Sabah dan sebagai wakil rakyat Moyok, saya setia bersama kepimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri, tegasnya. Tambahnya, di peringkat akar umbi, umum mengetahui bahawa sebarang jenis kegiatan ataupun percubaan seperti ini adalah sesuatu yang tidak sihat dan sama sekali tidak meningkatkan integriti ataupun maruah. Semalam dalam akaun Facebooknya, Jennifer turut memuat naik status yang menyatakan bahawa tiada siapa yang boleh meletakkan harga pada dirinya kerana beliau bukannya boleh dibeli dan mempunyai harga untuk ditawar. Saya ibarat seekor harimau, bukannya katak. Demikian kata-kata Adun Sri Tanjung, Datuk Jimmy Wong berhubung dakwaan wujud cubaan memujuk Adun Kerajaan Sabah untuk beralih sokongan. Saya ibarat seekor harimau dan bukan katak, kata Adun Sri Tanjung, Datuk Jimmy Wong ketika menyatakan sokongan mengaumnya kepada kerajaan yang diterajui Parti Warisan untuk terus memerintah negeri ini. Jimmy terus mempertahankan pendiriannya untuk bersama dengan Warisan ketika menjawab kabar angin yang tersebar di media sosial berkenaan pendirian politiknya. Saya sudah mengatakannya sebelum ini dan saya akan katakan sekali lagi, saya adalah seekor harimau, bukan seekor katak, katanya. Jimmy yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri menafikan sekeras-kerasnya yang beliau akan melompat menyertai pembangkang dalam usaha pihak seberang untuk melumpuhkan kerajaan negeri. Sudah begitu lama saya menentang geng ular dan buaya sejak 2008 lagi. Malah saya pernah menentang satu lawan 59 dalam Dewan Negeri ketika saya seorang saja anggota pembangkang dari tahun 2008 hingga 2013. Jimmy menganggap berita angin itu adalah kerja-kerja musuh politik yang bertujuan mewujudkan huru-hara hingga membuat rakyat menyampa. Menurutnya, tindakan mengkhianati mandat diberi adalah sikap terburuk yang mencemarkan semangat baik demokrasi dan amanah yang diberikan oleh rakyat. Kepada Tan Sri Musa Aman, ini kata-kata Jimmy. Jika anda ada keberanian, temuilah Warisan dan Pakatan Harapan dalam pilihan raya akan datang dan biarlah rakyat yang memutuskan pilihan mereka, katanya. Naib Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Peter Anthony, meletakkan sepenuh kepercayaan bahawa semua wakil rakyat Sabah mempunyai maruah yang tinggi dan tidak mudah dipancing oleh mana-mana pihak. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur berkata, dakwaan bahawa Kerajaan Sabah sudah tumbang adalah tidak benar sama sekali. Menurut Peter, Datuk Seri Muhammad Syafiee masih Ketua Menteri untuk memimpin Kerajaan Sabah. Dakwaan pihak tidak bertanggungjawab itu tidak harus didengar dan dipercayai kerana ia adalah pembohongan semata-mata. Tegasnya, Wakil Rakyat Sabah tidak akan teragak-agak membuat laporan polis terhadap mana-mana pihak yang cuba mengelirukan rakyat dengan memancing kami untuk menyokong mereka.
Beliau berkata demikian selepas lawatan ke beberapa tapak projek pembangunan infrastruktur di Kota Marudu siang tadi. Peter berkata tindakan cuba membeli wakil rakyat untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan warisan tidak akan berlaku. Akibat campur tangan politik, Menteri dan Kaki Tangan Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah dilarang masuk ke SMK Datuk Peter Mojuntin Penampang untuk menyampaikan bantuan. 29 Jun lalu, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal melawat ke Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Peter Mojuntin untuk meninjau keadaan infrastruktur di sekolah berkenaan serta menyerahkan bantuan pelitup muka dan pensanitasi tangan daripada kerajaan negeri. Dalam lawatan tersebut, pihak sekolah mengadu asrama sekolah itu memerlukan bekalan kira-kira 100 katil dan tilam demi kemudahan pelajar-pelajarnya dan Ketua Menteri berjanji akan menyediakan keperluan tersebut. Bantuan tersebut yang bernilai RM146,300 telah dihulurkan. Namun pihak sekolah difahamkan terpaksa menghantar wakil ke Pejabat Kementerian Pelajaran dan Inovasi untuk mengambil wang berkenaan yang disampaikan sendiri menterinya Datuk Dr. Yusof Yaakob. Ini kerana difahamkan akibat campur tangan politik Dr. Yusof dan kaki tangan kementeriannya dilarang masuk ke sekolah itu untuk menyampaikan bantuan berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Muhammad Aziz Jaman ketika perbahasan di Dewan Rakyat hari ini. Terkini, Datuk Seri Yang di-Pertua, Kementerian Pelajaran dan Inovasi yang ingin menghantar bantuan berbentuk keperluan katil dan lain-lain keperluan untuk pelajar SMK Peter Mojuntin Penampang. Kerana sekolah ini telah terjejas teruk ketika banjir melanda daerah Penampang baru-baru ini dan telah mengakibatkan kelengkapan seperti katil dan tilam di asrama pelajar telah rosak. Malangnya, Datuk Seri Yang Pertua, pihak sekolah tidak dapat menerima masuk Menteri dan Kaki Tangan Kementerian Pelajaran dan Inovasi ke sekolah ini difahamkan kerana atas arahan kementerian. Muhammad Aziz mempersoalkan kenapa perkara tersebut perlu berlaku, sedangkan niat kerajaan negeri adalah untuk membantu sekolah lebih-lebih lagi, kerajaan persekutuan tidak dapat menghantar bantuan dengan segera ke sekolah itu. Jadi sebab itulah kita minta agar Kementerian Pelajaran dan untuk menjelaskan tentang perkara ini, niat dan nawaitu kerajaan negeri untuk membantu mereka-mereka ini kerana terjejas disebabkan oleh isu banjir. Tetapi disebabkan oleh ada arahan-arahan tertentu menyebabkan mereka ini tidak dibenarkan masuk. Kalau kementerian boleh menghantar bantuan sesegera yang mungkin kerajaan negeri tidak perlu membantu. Tetapi disebabkan oleh keterdesakan, maka kerajaan negeri berbesar hati untuk menghantar bantuan ini. Tetapi malangnya ada arahan daripada pihak kementerian yang tidak membenarkan menteri dan kaki tangan Kementerian Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah untuk masuk ke tempat ini. Dalam perbahasan itu, Muhammad Aziz turut membangkitkan tindakan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang membatalkan jemputan terhadap Ketua Menteri pada saat akhir untuk merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sabah 2020. Katanya insiden itu tidak sepatutnya berlaku memandangkan Ketua Menteri tidak pernah berkira tentang fahaman politik ketika menghulurkan bantuan khususnya semasa negara berdepan dengan COVID-19. Dalam usaha membantu sebanyak, kerajaan negeri telah berbesar hati membantu sebanyak RM1 juta kepada setiap agensi-agensi kerajaan persekutuan yang bertugas sebagai frontliner seperti PDRM, tentera, rela, hospital, termasuklah membantu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi, bukan saja membantu dari segi membawa balik para pelajar Sabah yang terkandas di semenanjung Malaysia, malah kerajaan negeri juga membantu dalam menghulurkan bantuan bekalan makanan kepada pelajar-pelajar di Universiti Malaysia Sabah, UiTM, Politeknik yang terpaksa tinggal di asrama kerana tidak dapat balik kampung kerana arahan kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan pada masa itu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, untuk rekod, sejumlah 5.1 juta telah disumbangkan oleh kerajaan negeri Sabah untuk Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, dan manakala sumbangan ke atas IPTA dan IPTS adalah sebanyak 5.8 juta telah diberikan oleh kerajaan negeri kepada IPTS dan IPTA. Kerajaan Malaysia telah menghentikan pembayaran wang serahan atau session money kepada waris Kesultanan Suluk sejak 2013. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata, kerajaan pernah membayar wang serahan melalui peguam yang mewakili 9 waris Kesultanan Suluk.
Katanya bayaran berjumlah RM5,300 setahun itu dibuat berdasarkan perjanjian 22 Januari 1878 di antara Sultan Sulu, Sultan Jamal Al-Alam dengan Baron de Overbeck dan Alfred Dent daripada Syarikat Borneo Utara British. Hishamuddin menjawab soalan ahli Parlimen Kota Kinabalu, Chan Fong Hin, yang meminta menteri menyatakan sama ada kerajaan bercadang untuk menghentikan pembayaran wang pajakan RM5,300 kepada Kesultanan Sulu melalui kerajaan Filipina. Ia sebagai langkah menamatkan terus campur tangan luar terhadap kedaulatan Malaysia di Dewan Rakyat semalam. Mengenai persoalan bayaran melalui kerajaan Filipina, Hishamuddin menjelaskan bahawa Malaysia tidak pernah membuat sebarang pembayaran kepada kerajaan Filipina. Malaysia turut menjelaskan pendirian tegas untuk tidak mengiktiraf dan tidak akan melayan sebarang tuntutan oleh mana-mana pihak ke atas Sabah. Ini kerana Sabah telah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Masyarakat Antarabangsa sebagai sebahagian daripada Malaysia sejak 16 September 1963. Sehingga kini tuntutan ke atas Sabah hanya pernah dikemukakan oleh pihak yang mendakwa sebagai keturunan Kesultanan Sulu, katanya. Isu berkenaan Sabah juga telah beberapa kali dibincangkan semasa pertemuan dua hala antara pemimpin Malaysia dan Filipina. Kedua-dua negara mempunyai persefahaman bahawa isu tuntutan Sabah tidak akan dibangkitkan di mana-mana platform rantau atau antarabangsa. Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga telah memaklumkan bahawa mereka tidak mungkin akan mengambil tindakan berkenaan Sabah berikutan hubungan akrab kedua-dua negara. 晚安，再见。